Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Syafuddin dan pada hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan laporan akhir perniagaan kami. Dalam perniagaan ini, kami 4 sekumpulan berkongsi perniagaan demi menjayakan subjek asas keusahawanan. Rancangan perniagaan ini adalah berkaitan dengan perniagaan Crunchy Floral Thai Biscuit yang merupakan perniagaan yang menjual biskut mengandungi pelbagai jenis kekacang. Dalam perniagaan ini, kami menamakan Crunchy Floral Thai Biscuit adalah kerana perniagaan ini mengutamakan jualan biskut yang bersalut kekacang. Fokus yang utama dalam merancang perniagaan ini adalah untuk menjual biskut kekacang ini kerana ramai golongan yang gemar kepada biskut yang bersalut kekacang. Biskut ini bagus untuk dimakan kerana mempunyai kekacang badam iaitu almond. Badam merupakan kacang yang mempunyai banyak khasiat, antaranya ialah mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Penyakit ini melibatkan jantung dan salur darah seperti penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Kandungan mineral kalium, magnesium dan kalsium yang tinggi dalam kacang badam boleh membantu mengatasi masalah tekanan darah tinggi. Sebelum memulakan perniagaan, kami sebagai rakan kongsi hanya mengeluarkan sedikit modal untuk mengambil stok daripada Puan Mariamal, anak perempuan Subrumaniam, iaitu ibu salah seorang daripada ahli kumpulan kami. Biskut ini dibuat secara homemade oleh Puan Mariamal, anak perempuan Subrumaniam. Perniagaan ini dilakukan secara dalam talian seperti WhatsApp dan di kawasan kediaman masing-masing bagi yang ingin membeli secara cash on delivery. Kami hanya membuat iklan dalam talian dan mereka yang berminat boleh membeli dan menghubungi kami untuk proses seterusnya. Kami juga menerima bayaran secara dalam talian dan kami akan membuat pengeposan sekiranya pembeli berada pada luar kawasan kediaman kami. Selepas urusan jual beli, kami akan mendapatkan maklum balas yang positif mengenai produk jualan kami. Kami akan memperoleh untung sebanyak RM5 seorang untuk satu botol yang dijual. Dalam perniagaan ini, kami hanya menumpukan secara dalam talian iaitu dalam WhatsApp dan cash on delivery COD di kawasan masing-masing sahaja. Sekiranya pelanggan kami berada pada luar kawasan, kami akan membuat pengeposan dan pos kepada pelanggan yang membeli. Kami hanya akan membuat tempahan dengan Puan Mariamal dan mereka sekeluarga akan membuat penghantaran ke rumah dengan menggunakan pos line Clear Express. Sekiranya pembeli ingin membuat bayaran, mereka hanya perlu membuat bayaran secara atas talian atau secara tunai sahaja. Dengan wujudnya perbankan secara talian ini memudahkan urusan para peniaga dan pembeli untuk membuat urusan jual beli. Seterusnya ialah carta organisasi. Ini merupakan carta organisasi Crunchy Floral Thai Biscuit yang merupakan syarikat rakan kongsi antara ahli kumpulan jawatan kuasa dalam produk ini. Semua ahli jawatan kuasa merupakan pemilik bagi perniagaan ini dan kumpulan kami merupakan 4 orang yang menjalankan perniagaan ini. Seperti rajah yang tertera ialah rajah tersebut merupakan logo yang dihasilkan untuk perniagaan kami. Dan visi yang kami amalkan dalam perniagaan ini ialah ingin memupuk sikap bijak dalam berdaya saing, mesra pengguna dan melahirkan peniaga-peniaga kecil di bawah kami untuk mencari pendapatan sampingan. Dan misi kami pula ialah kami ingin belajar secara mendalam lagi tentang ilmu pengetahuan dalam keusahawanan dan pemasaran. Crunchy Floral Thai Biscuit nama diberi kepada perniagaan kami dan kami hanya perlu mengeluarkan modal serendah RM20 per balang untuk setiap pengambilan stok dan harga dijual untuk satu balang adalah RM25. Analisis SWOT yang kami perhatikan dari segi kekuatan ialah produk kami merupakan harga mampu milik, bahan yang digunakan merupakan bahan yang berkualiti serta sihat dan tidak terlalu manis serta boleh makan pada bila-bila masa. Untuk kelemahan yang kami perhatikan pula, produk kami hanya mengeluarkan satu jenis sahaja dan pelanggan tidak mempunyai banyak pilihan. Bahan yang digunakan sedikit mahal serta masa yang terhad untuk pembuatan yang banyak dan biskut berkemungkinan pecah sewaktu penghantaran melalui pos. Untuk peluang pula, kami berharap dapat mengembangkan lagi produk ini secara online serta mengembangkan lagi dalam pasaran dan kami bertujuan untuk mencipta produk makanan yang baru yang lebih menarik dan unik. Akhir sekali, dari segi ancaman pula, terdapat golongan yang tidak minat kepada makanan yang bersalut kacang dan kami memerlukan usaha yang lebih untuk meyakinkan pelanggan yang kurang minat pada kacang untuk merasa produk kami. Persaingan yang lebih tinggi juga merupakan satu ancaman kepada kami kerana perniagaan di luar sana menghasilkan lebih banyak produk makanan yang menarik serta unik dan kami perlu mempelajari lebih lagi teknik dalam perniagaan serta pemasaran.
Untuk pembentangan seterusnya, saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan yang lain untuk menjelaskan lebih lagi tentang produk ini. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Farhana binti Muhammad Azhar. Nombor kad meeting saya adalah S64399. Okey, apa itu laporan pemasaran? Laporan pemasaran adalah laporan yang dibuat untuk memberi gambaran dalam aktiviti penjualan dan menggunakan strategi yang syarikat lakukan. Okey, melihat kepada status aktiviti jualan merupakan antara perkara yang dilakukan dalam laporan pemasaran dan juga untuk mengenal pasti kaedah yang patut digunakan oleh syarikat kami. Untuk syarikat kami pula, kami mengeluarkan produk pemakanan yang berasaskan ke kacang iaitu Florentine. Untuk trend pemasaran, kami dapat lihat penggunaan media sosial sangat berleluasa, lebih-lebih lagi penggunaan e-commerce seperti Lazada, Shopee dan juga Alibaba, di mana banyak pelbagai barang dapat para pembeli cari. Untuk syarikat kami lebih kepada menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Facebook. Dengan cara ini, ia lebih mendekatkan lagi pihak syarikat kami dengan pembeli. Untuk sasaran pasaran pula, kami menggunakan kaedah dropship dalam perniagaan, di mana sasaran syarikat kami lebih menumpukan kepada jiran tetangga, keluarga dan juga golongan pelajar, di mana kawasan jiran tetangga ini mudah mendapatkan bekalan produk yang kami jualkan dan juga pihak keluarga kami, iaitu mudah untuk mereka bertanyakan soalan, dan juga golongan pelajar yang duduk jauh tetapi rasa ingin makanan yang lain selain daripada yang disediakan oleh asrama mereka. Strategi pemasaran pula, untuk produk kami mengeluarkan produk berasaskan makanan, di mana ia antara produk yang mudah untuk dipasarkan kerana syarikat kami dapat kesan bahawa produk makanan tidak akan berhenti dengan mudah, dan juga kami mengeluarkan sendiri produk kami iaitu crispy Florentine biscuit dan juga menjadi ejen dropship dalam urusan perniagaan. Untuk harga pula, harga yang kami letakkan adalah berpatutan, di mana kami menjualkan produk kami sebanyak RM25 untuk setiap bekas dan dalamnya terdapat 55 keping. Untuk tempat pula, kami menyasarkan lebih kepada penduduk setempat kerana kami menggunakan kaedah penjualan secara dropship. Selain itu, platform media sosial juga menjadi pilihan kami, di mana kami lebih yakin dan selamat untuk digunakan semasa suasana pandemik sekarang dan mudah untuk para pembeli mencari produk keluaran kami. Untuk tujuan promosi pula, kami lebih menumpukan kepada penggunaan media sosial, di mana ia mempunyai penarikan dari segi gambar yang menarik dan juga gambar yang ambil itu dari pelbagai sudut mampu memudahkan mereka untuk melihat produk yang kami keluarkan. Selain itu, meletakkan info tambahan mengenai produk seperti berapa keping mereka akan dapat untuk setiap bekas dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan untuk membeli produk kami. Untuk perkhidmatan cash on delivery akan memudahkan pembeli dalam menjimatkan masa mereka dan juga tidak perlu tunggu untuk beberapa hari untuk produk kami sampai ke rumah mereka. Kerana dengan adanya ejen dropship, mereka dapat terus menghantar ke rumah pelanggan kami. Untuk penulisan iklan pula, kami menggunakan strategi yang sering digunakan oleh usahawan, iaitu dengan menggunakan teaser, di mana ia dapat menarik perhatian pelanggan dengan apa yang mereka bakal perolehi sekiranya mereka terus menunggu produk keluaran baru kami. Dengan menggunakan kaedah soft sell pula, ia mampu membina kepercayaan kepada pelanggan dengan cara kami berkongsi ilmu mula-mula dan juga berkongsi tips resepi dan juga maklum balas pelanggan selepas membeli, dan juga menggunakan tone yang lembut dalam iklan tersebut. Untuk penggunaan hard sell pula, ia lebih kepada penggunaan nada yang tegas dalam iklan dan juga mengajak pelanggan untuk membeli produk dalam masa yang singkat, di mana kami menggunakan ejen dropship yang mereka membeli stok daripada syarikat kami dengan stok yang sedikit. Untuk maklum balas pula, kami menggunakan maklum balas positif sebagai motivasi untuk kami terus meningkatkan perniagaan kami, dan juga maklum balas yang negatif itu kami akan gunakan untuk membuat penambahbaikan dan juga langkah pencegahan untuk masalah itu tidak berulang lagi. Terima kasih. Laporan kewangan. Dalam laporan ini terdapat konsep kewangan. Antaranya adalah modal, untung, penyata kewangan, penyata pendapatan, penyata aliran tunai dan kunci kira-kira. Sekarang saya hendak menerangkan tentang rekod jualan. Dalam jadual ini menunjukkan unit atau jumlah jualan dalam tempoh 7 minggu berniaga. Antara produk yang kami memilih adalah Florentine biscuit. Pada minggu ke-1, kami menjual sebanyak 10 botol dengan
dengan jumlahnya RM250. Pada minggu kedua, kami jual 12 botol. Jumlahnya RM300. Minggu ketiga, kami jual 9 botol sebanyak RM225. Pada minggu keempat, kami jual 10 botol. Jumlahnya adalah RM250. Pada minggu kelima dan enam, kami jual 8 botol, iaitu jumlahnya RM200. Minggu kelima dan minggu keempat RM200. Pada minggu iaitu minggu ketujuh, kami jual 4 botol, iaitu jumlahnya sebanyak 100. Jumlah yang keseluruhan kami dapat adalah RM1,525. Seterusnya adalah senarai perbelanjaan bahan mentah untuk membuat biskut Florentine. Antara bahan yang kami beli adalah Golden Florentina, container, pumpkin seed, sunflower seeds, almond nibs, almond flakes, white sesame, black sesame, muffin solo cups, and grease proof paper. Untuk ni kami menggunakan sebanyak RM1,084.35 untuk membeli bahan mentah ini untuk membuat produk yang kami menjual. Seterusnya adalah kesimpulan, iaitu perkhidmatan Go E-commerce ini sedikit sebanyak membantu perjalanan perniagaan seperti merekodkan jualan harian atau bulanan dan penambahan pembelajaran terhadap produk yang kami jualkan. Namun, setiap perniagaan pasti akan ada kelemahannya. Contohnya, biskut yang kami jualkan ini mudah hancur melalui perkhidmatan penghantaran pembungkusan. Perkara ini berlaku disebabkan kaedah pembungkusan yang kurang selamat. Jadi, kami telah menambahbaikkan cara pembungkusan biskut tersebut. Bukan itu sahaja, perniagaan ini juga akan menambah produk jualan agar pembeli dapat membuat pilihan pada masa akan datang. Dengan cara menambah produk yang kami jual, ini akan membantu meningkatkan pendapatan harian kami. Seterusnya, perkhidmatan Go E-commerce ini akan membantu peniaga-peniaga kecil untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kewangan agar dapat dibahagikan mengikut kegunaan pembelajaran, kos pengeluaran dan rekod jualan setiap hari. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.